tatallu'uka ila baqa'i ghairih dalilun ala adami wujdanika lahu wastihashuka li fuqdani ma siwahu dalilun ala adami wuslatika bihi. Yakni kecenderungan hatimu, keinginanmu supaya kekalnya sesuatu yang lain daripada Allah, sekalipun benda itu baik, adalah bukti, adalah dalil bahawa hatimu belum benar-benar menemui atau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan merasa gelisahnya, tak sukanya, susah hatinya dan sebagainya kerana kehilangan sesuatu yang lain daripada Allah itu adalah dalil, bukti yang menunjukkan bahawa engkau masih belum sampai kepadanya dengan sebenar-benar yang dikehendaki. Jadi kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-234 ni, Syekh nak beritahu tentang hal-hal yang berlaku berkait dengan usaha manusia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, ataupun yang diistilahkan oleh ulama tasawuf sebagai sampai kepada Allah. Jadi seperti yang telah dijelaskan pada kuliah-kuliah yang lalu, yang dikehendaki dengan sampai kepada Allah ini, dia adalah merupakan satu istilah yang digunakan oleh ulama tasawuf, dan dia bukan seperti yang kita faham dengan makna sampai dari satu tempat ke satu tempat yang tertentu, yakni melibatkan tempat, melibatkan jarak, bukan makna itu. Jadi sampai yang digunakan istilah sampai dalam ilmu tasawuf ni bukan dengan makna itu. Apa saja makna yang melibatkan tempat, melibatkan jarak, itu bukan. Jadi kalau begitu, apa maksud sampai ini? Iaitu sampai kepada keyakinan terhadap Allah. Daripada ilmu yakin menjadi ainul yakin, menjadi hakul yakin. Sampai kepada apa yang disebut sebagai peningkatan tahap-tahap kefahaman dan keyakinan terhadap Allah, dan makna-makna yang seumpama dengannya. Jadi banyaklah dari segi huraiannya. Cuma saya nak jelaskan bahawa maksud sampai itu dengan makna itu. Qalbu manusia ini meningkat dari segi kefahamannya terhadap Allah, keyakinannya terhadap Allah, kearifannya terhadap Allah. Itulah yang mengukur darjat sampai, dekat ke jauh ke, sampai ke dok ke, dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan melibatkan jarak, dia bukan melibatkan tempat. Jadi sekarang Syekh Ibn Atta nak beritahu, oleh kerana masalah siapa tak siapa ni, dia merupakan urusan dalaman. Apa-apa saja yang melibatkan urusan dalaman ni, romek sikit lah, sebab benda tak nampak ni. Maka perlu kepada alamat, perlu kepada tanda. Lebih-lebih lagi, wujudnya ramai orang yang mendakwa, yang mengaku itu dan ini. Jadi Syekh Ibn Atta nak beritahu alamat-alamat orang yang betul-betul sabar. Supaya apa? Supaya paling tidak menjadi pedoman kepada kita, supaya kita ni tidak mendakwa yang bukan-bukan, supaya kita tak merasa kita lah orangnya dan sebagainya. Supaya kita kenal diri kita lah, itu hal utamanya. Yang keduanya, supaya mudah-mudahan menjadi halangan lah kepada orang hak bahaya mengaku ni, mengaku dia lah itu ni. Tengok alamat ni ada tak tanda ni, tanda ni. Jadi untuk diri kita sendiri supaya kita kenal, satu hal dah. Untuk orang supaya jangan mudah-mudah orang mengaku. Bila ada orang mengaku ni, kita boleh ukur lah lu, betul ke tak pengakuan dia tu. Jadi kalau orang ni tahu, tak mudah lagi nak mengaku lebih-lebih kurang. Itu antara tujuannya lah. Jadi bila masalah siapa tak siapa ni, masalah kelakuan qalbu kita, dalaman manusia. Dan benda tu bila sebut dalaman kok, benda tu romek lah. Sebab benda dalaman ni bukan saja sesuatu yang bersifat kerohanian ni, sesuatu yang bersifat zahir pun payah dah kalau melibatkan benda dalam-dalam. Penyakit kita ni kalau kudis mudah nampak. Kalau panas ke, paruk ke, kudis ke, luka ke, nampak lalu. Tapi kalau nyakit-nyakit dalam ni, jenis tak ada apa nampak ni. Hanya kita cang dengan tanda-tanda, darah tinggi ke, kecil manis ke, tak nampak depan mata ni. Tu romek sikit. Ataupun barah duduk dalam tu, romek lagi. Orang sedar bila teruk pun baru sedar ada juga. Kadang-kadang bila dah meninggal baru tahu penyakitnya, kadang-kadang boleh jadi belaka. Kenapa? Kerana hak dalam ni memang romek selalu.
Maka demikian juga hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu yang dibahaskan oleh ulama tasawuf ni, yang melibatkan hal-hal dalam manusia ni, benda tu lebih hormat lagi lah. Maka Syekh Ibn Atta nak beritahu alamat-alamat dia, supaya menjadi pedoman kepada kita ni, dan juga supaya tak mudahlah orang mengaku lebih-lebih kurang. Baik. Jadi